Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sama-sama untuk bersiaran. Saya akan menunjukkan cara-cara untuk memotong trunking. Okey, trunking ni apa? Trunking ni kalau kita buat wiring kat rumah, kalau bahasa Melayunya sesalur. Sesalur ni apa sesalur tu? Sesalur. Tahu sesalur? Saya beri contoh. Yang ni kita panggil sebagai trunking. Biasa tengok kot. Okey, kalau trunking macam ni, okey. Kosong je, dalam ni kosong. Okey, ni trunking. Jadi ni trunking. Trunking ni rupanya jadi untuk kita buat kerja-kerja yang berkaitan dengan trunking ni biasanya kita kenali sebagai barang metal. Metal ni adalah besi. Jadi bila kita nak buat kerja dengan benda-benda yang besi, dia akan tajam. Sama je kalau kita buat pakai PVC sekalipun, itu apa benda? Itu adalah material. Material bahan pembuatan. Apa hasil daripada barang ni lah, yang macam mana boleh hasil barang ni, bahan-bahan asal dia. Okey, untuk keselamatan kerja kita, pastikan kita pakai glove lah. Glove, sarung tangan. Sarung tangan ni ikut yang sesuai, selesa. Okey, kalau ikutkan bila kita buat kerja-kerja elektrik, apa sahaja kerja elektrik sepatutnya tidak boleh pakai jam tangan. Okey, so saya buka. Okey, kita tunggu dulu. Okey, mari kita sambung. Kerja-kerja kita nak buat hari ini berkaitan dengan metal trunking. Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil sesalur. Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil metal trunking ataupun kita panggil trunking. Kalau pergi kedai, bila tanya trunking, dia akan bagi ni. Yang satu jenis lagi tu yang PVC warna putih. Warna putih tu kalau kita tanya dekat kedai, kalau kita cakap bagi trunking, dia akan bagi ni lah, yang metal. Tapi kalau yang putih tu kita kenal sebagai casing. PVC casing. Benda sama je. Bila kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, casing tu sesalur, trunking juga sesalur. Okey. Cuma kedai, bila kita pergi kedai, dia akan cakap kalau casing PVC, kalau trunking ni metal. Itu dia punya pemahaman. Tapi tak kisah. Apa pun selagi benda tu mendatangkan hasil yang sama, kita memang nak dia. So dia bagi, cuma kita ikut follow dia. Kalau dia kata trunking, trunking lah. Kalau kita kata metal trunking, ini aja. Kalau PVC yang putih, putih lah. Okey, casing. Okey, benda ni bila kita nak buat kerja kejap lagi, kalau kita sebagai beginner, permulaan, kita takkan mampu beli mesin. Mesin ni macam mana? Mesin ni memotong lah. Mesin potong biasa kalau yang paling simple orang pakai adalah angle grinder. Angle grinder ke? Yang pakai tangan, angle grinder. Okey, grinder. Dia boleh potong ikut sudut grinder. Okay, grinder tu sebab kita nak potong ni, kita kena ada sudut yang betul lah untuk dapatkan hasil yang terbaik. Okey, itu untuk pemotongan. Tapi untuk kita yang beginner, biasanya benda yang murah-murah lah. Kita baru nak mula kan. Jadi apa benda yang kita kena ada? Satu, untuk memotong. Alat untuk memotong ni. Okey, ni tin snip. Tin snip. Okey, kalau bahasa Melayu dia memotong zinc. Tin snip. Okey, ni tin snip Dia ada beberapa jenis, ada yang straight. Okey, ni boleh tengok dekat kamera saya zoom sikit. Kalau ni yang macam ni, maksudnya ini yang straight. Dia ada beberapa yang right dengan left. Okey, tapi untuk saya, kalau saya nak pakai, saya suka yang straight sebab dia boleh pakai untuk side kiri, dia boleh pakai untuk side kanan. Kalau kita beli yang left and right tu, dia kesesuaian dia mengikut potongan. Kalau right dia lebih sesuai kanan, left sesuai kiri. Saya tak pasti untuk orang hand left, untuk orang tangan kiri, adakah dia sesuai untuk yang tulis left ataupun sebaliknya. Tapi saya rasa semua orang boleh pakai kalau yang right. Right ni dia mengikut selesa untuk semua orang. Okey, itu barang yang pertama, tin snip. Okey, ni tin snip Kalau pergi kedai nama tin snip. Ataupun kita pergi cakap nak trunking cutter, dia faham lah. Trunking cutter dia akan bagi benda ni. Okey, ni macam-macam model ada. Kalau yang tanya saya brand apa? Saya punya brand tak ada brand. Tak ada brand. Nak beli brand yang mana? Macam-macam brand ada. Kalau ada orang beli brand Stanley harganya mungkin dalam RM30, mungkin sampai 100. Tengok, kadang-kadang Stanley pun ada ayam brand. Nama je Stanley tapi dia campur-campur. Tapi orang kedai pun pakai yang Stanley. Stanley selalu orang pakai. Lain-lain brand macam-macam ada. Kalau pergi DIY ada, barang DIY pun ada. Taktik, brand Hotak, brand Info saya tak pasti.
Inco saya tak pasti, taktik ada, kotak ada, tu boleh beli. Ni kalau yang biasa-biasa ada RM7, tak ada brand, RM7 ada. RM7, tapi RM7 kita pun faham barang murah, pakainya setakat mana. Okey, yang ni kalau beli yang baik sikit lah, ambil yang RM17, RM20, RM30. Okey, untuk pakai lama. Kita target bukan pakai untuk hari ni, untuk perpanjangan. Okey, ini tin snip. Tin snip nak buat apa? Nak potong trunking. Trunking ni metal. Metal dia juga adalah tin. Dia zinc. Kan kalau bahasa Melayu tu zinc. Yang kata tu tin snip. Dia ada satu jenis yang tin snip tu yang tebal tu. Itu memang untuk potong zinc, tapi beli yang jenis ni. Okey, ini trunking cutter ataupun tin snip. Kemudian bila kita nak potong, kita kena ada ni. Sesiku L. Okey. Sesiku L. Tak semestinya kena ada panjang. Yang ni standard je. Ini dalam 8 inci. Ada yang pendek sikit, saya rasa 6 inci. Ikutlah mana-mana yang nak beli. Tapi sesiku L. Untuk apa? Untuk kita nak menanda lagi, kita akan dapatkan hasil garisan yang lurus. Okey. Ini sesiku L pembaris. Biasanya besi. Okay, besi. Ada juga yang plastik, tapi saya tak sure kan, sebab plastik ni dia mudah macam mana saya nak kata, kalau plastik ni kadang-kadang dia lebih sikit dia mudah terhakis kan. Kita bergeser-geser benda tajam, so dia akan hilang. So lebih baik beli yang besi, sebab kita akan menggunakan dia untuk buat garisan dan sebagainya. Alat-alat kita guna pun ada kalanya tajam, jadi takut merosakkan kita punya sesiku L. So sesiku L, beli yang sesiku L ni berapa ringgit? Mungkin RM3, mungkin RM2, mungkin RM7. Ikut cari yang sesuai dengan bajet yang costing. Okey, tapi macam mana sebenarnya kita lebih cari barang yang kita nak kualiti. Tidak semestinya barang murah itu tak ada kualiti. Dia bergantung pada kaedah penggunaan kita. Kadang-kadang kita beli barang mahal, tak pandai guna, jahanam juga. Okey, so cari barang yang berkualiti. Okey, kita nak mengukur. Sejak hari nak buat kerja mesti mengukur. Measuring tape. Saya punya brand Inco. Inco ni DIY je. DIY RM5. Kadang-kadang RM7. Okey, Inco. Saya pakai yang ni, promote sikit lah barang Inco. Tak ada dapat royalty apa-apa pun. Okay, Inco. Tarik sebab dia auto lock. Nak lepaskan, dia tekan kat atas. Sampai juga dia tekan kat bawah. Okay. So saya suka pakai yang ni berbanding yang tolak untuk kunci tu. Saya suka pakai yang ni sebab dia auto lock. Okey, okey. Sesiku L. Ambil yang biasa. Ada yang 3.5 meter. Yang saya pakai biasa 5 meter, panjang sikit. Ada yang 7.5 meter, ada 20 meter beratnya. Orang nak buat rumah biasa pakai 25 meter. Okey. Selain pada itu, apa benda nak pakai? Ini basic dia. Basic dia ni je. Kena ada sesiku L, kena ada tin snip, kena ada ni measuring tape. Okey. Untuk kita buat kerja sekejap lagi, okey, saya nak menanda, kita nak akan menanda ni. Okey, kita nak apa benda kita nak buat? Kita nak memotong. Untuk trunking, kita memotong ada sudut. Kita akan buat bengkokkan. Jadi kalau dekat rumah kita buat pemotongan trunking conduit, dia ada sudut-sudut dia. Sudut dia apa? Sudut dia yang paling simple, dia basic lah. Kita sebut sebagai sudut offset dan juga 90 darjah. Bengkokkan 90 darjah. Okey, 90 darjah. Ini 90 darjah ni. Tajam 90 darjah. Tapi sebenarnya bila kita potong, kita buat trunking, kita akan dapat sudut 90 darjah. Tapi kalau conduit, kita tak akan dapat sudut 90 darjah. Sebab dia ada curve dia. Kita panggil dia sebagai sudut 90 darjah, tetapi dia berbentuk lebih kurang ada bulat sikit lah. Okey, itu untuk conduit. Sama juga trunking, PVC casing ke, metal trunking ke. Okey, sudut pemotongan dia ada dua, 90 darjah dan juga offset. Offset ni macam mana? Offset ni dia, kalau kita ikutkan buku dia tulis macam-macam. Ada offset 135. Ada buku tulis offset 135. Apa itu offset 135? Sebenarnya offset ni adalah separuh daripada 90 darjah. Kalau kita nampak ni tegak macam ni, trunking yang offset dia akan sudut condong. Sama ada macam ni, atau macam ni lah. Macam ni kalau ikut asal dia daripada bawah ni, trunkingnya. Okey, kalau dia sudut 90 darjah, trunking ni akan naik ke atas. Tapi kalau dia sudut 45 darjah, sudut 135, ada buku tulis 135. 135 maksudnya separuh. Dia datang kat sini separuh. Okey. Jadi kalau kita buat ada dua bengkokan, sudut offset dan juga sudut tepat 90 darjah. Sudut offset ada orang sebut 135, ada orang sebut 45. Siapa yang sebut ni? Buku, dalam buku. Sama juga orang yang mengajar. 45 darjah adalah separuh daripada 90 darjah. Separuh, dia duduk kat sini. Kayaknya dia duduk macam ni.
Dia duduk condong. Jadi trunking ni macam ni. Bila dia naik, kalau tepat naik 90 darjah. Kalau dia sudut offset 135, duduk macam tu. Okey. Dia 135 darjah. Kenapa 135? 135 sudut ni kalau tegak kita panggil 90. Kalau sudut ni mendatar macam ni, kita panggil 180 darjah. Kan? Kalau satu bulatan 360 darjah. Yang ni untuk ni kalau di sudut separuh je naik, maksudnya dia separuh 45 darjah daripada bawah ni. Daripada sini, daripada macam ni naik macam ni 45 darjah. 45 tu duduk mana? 45 tu duduk sebelah sini. Daripada lantai ni ke sini 45. Jadi tadi saya cakap kalau satu garisan lurus 180 darjah. Kalau sini 45, kalau duduk macam ni 45, sebelah sini 45 darjah, maka baki sebelah sini 135. Bila ditambahkan 135 campur dengan 45, 180. Sebab tu ada buku dia tulis bekokkan sudut 135 darjah. Dia sebut 135. Ada buku dia tulis sudut 45 sebab dia separuh kat sini. Kalau 45 maksudnya daripada sebelah sini. Kalau 135 daripada sebelah sini. Okey. Itu dari segi sudut. Okey. Yang kedua, ada buku dia cakap tulis offset je. Offset ni sebenarnya ikut kita lah. Kita nak pakai macam mana. Okey. Offset 135, offset 45. Dia ada juga offset-offset yang lain, bukan sudut. Dia ada yang bukan sudut. Tapi hari ini saya fokus kepada offset 135 dan juga offset 90 darjah. Yang lain kita pergi pada sesi yang lain, topik yang lain. Macam mana nak dapatkan sudut yang lain. Boleh dia nak potong sudut 60 darjah. Sudut berapa darjah nak? Ikutlah. Sebab sudut ni bergantung kepada condition waktu kita buat kerja. Waktu kita buat kerja nanti, apa sudut kita nak buat bekokkan. Mungkin dinding kita tu, kita nak naik, ada tiang, ada beam dan sebagainya. Maka sudut tu bergantung kepada situasi sebenar nanti. Okey, untuk hari ini saya fokus dua, sudut 135 ataupun sudut 45. Dan kedua sudut 90 darjah. Okey, baik. Kita dah pergi jauh, tapi kita tak perkenalkan diri. Saya, kalau anak-anak murid saya kenal lah. Dan anak murid saya pun kenal saya. Nosodikin bin Ismail, daripada College Community Jelebu. Buat sementara waktu saya masih berkhidmat dengan College Community Jelebu. Okey, jadi anak-anak murid saya yang tengok ni mungkin dia tahu saya lah. Okey, saya bukanlah orang yang hebat, tetapi sekadar berkongsi ilmu apa yang Allah bagi, ilham, bukan kata wahyu. Tak ada wahyu pun, kita bukan Nabi. Okey, tapi kita dapat ilmu, ada ilmu, orang kongsi yang kita, Allah yang bagi, kita kongsi balik dengan orang supaya ada manfaat. Supaya esok kalau saya mati pun ada orang tukar tarik, masuk syurga. Masuk syurga pasal apa? Saya ajar potong trunking. Okey, saya harap tuan-tuan yang menonton juga, termasuk anak-anak murid saya, sebab tujuan utama saya buat video ni adalah untuk anak-anak murid saya. Jadi kalau ada anak murid saya yang tengok, sama-sama doakan kita semua dapat manfaat. Okey, bukan saja anak murid, pada semua orang. Okey, saya nak pergi kepada trunking. Apa itu metal trunking? Ini metal trunking lah. Metal trunking depan saya, daripada tadi saya dah pegang. Kalau ikutkan metal trunking ni, dia datang macam ni. Kalau tuan-tuan tengok, tak ada lubang apa-apa, tapi sini ada lubang. Okey, ada lubang. Jadi benda ni sebenarnya datang berpenutup. Penutup. Ni penutup ni. Penutup dia agak nipis. Kemudian dia ada trunking macam ni. Okey. Kalau saya pandangan ni daripada atas, yang dengan penutup ini adalah pandangan daripada atas. Kalau saya pandang di sini, dia berpenutup ni pandang daripada atas, dia adalah pandangan atas. Ini saya. Kalau saya tepi kiri kanan, saya panggil pandangan sisi. Kiri kanan. Yang ni bawah ni, saya panggil dia saya panggil dia tapak. Ini tapak. Kalau ni maksudnya pandangan atas tadi ada penutup, sekarang ni dah cabut, saya nampak lubang. Nampak lubang. Okey, kalau pandangan bawah tak nampak apa-apa. Ni tapak, saya panggil sebagai tapak. Kiri kanan saya bagi sebagai sisi ataupun dinding. Kenapa saya bagi tahu tu dulu? Sebab nanti dalam video yang seterusnya, maksudnya dalam video saya ini, saya akan menggunakan perkataan-perkataan tu. So kita kenal dulu apa yang saya nak sebut supaya semua orang tak tercicir. Okey, tak kenal maka tak cinta. Tu dia. Okey, jadi ni dinding, bawah ni tapak, atas ni penutup. Okey, so pandangan atas, pandangan bawah. Okey, yang kita nak buat pemotongan, kita kena kenal jenis-jenis trunking. Maksud saya adalah ukuran. Kalau trunking yang ada di tangan saya, ukurannya 2x2. Bila pergi kedai, kita cakap trunking 2x2, dia tahu 2x2 apa benda? 2 inci. Ni 2 inci. Okey, atas ni 2 inci. Tinggi ni 2 inci. Tinggi ni dekat tepi lah. Ni tinggi. Tinggi ni 2 inci.
Tapi tuan-tuan jangan terkejut kalau ukur dia bukan 2 inci tepat. Kadang-kadang tak sampai pun. Okey. Dia lebih kurang. Tapi kita memang panggil 2 inci ya. 2 kali 2. Ada terangking 3 kali 2. 3 tu apa? 3 bukan tinggi ya. Nombor di depan dia adalah lebar dia. 3 inci. 3 inci. Tinggi 2 inci. Ada 4 kali 2. 4 inci kali 2 inci. Ini setakat pengetahuan dan ilmu yang saya ada lah. 4 inci kali 2 inci itu adalah dia punya lebar kali tinggi. Okey, ada 3 kali 2, ada 4 kali 2. Lagi besar pada tu macam-macam saiz trunking ada. Saya ambil yang dekat tangan saya 2 kali 2. 2 kali 2 iaitu 2 kali lebar, 2 inci lebar, 2 inci tinggi. Kalau kita cerita cm, okey, kalau pergi kedai, kadang-kadang ada kedai dia tak panggil 2 kali 2. Ada dia tulis 50 kali 50. 50 tu apa? mm. 50 mm. Dari dalam elektrik ni kebanyakan dia buat ukuran dalam mm. Dia tak pakai cm. Kalau tuan-tuan tengok lukisan pun pakai mm. Okey. Jadi kita pergi tengok bila kita cerita pasal inci. Berapa, macam mana kita nak tahu panjang inci-inci ni? Kita kena ambil tahu juga. Biasa orang jahit baju, jahit lansir dia kira kaki, inci, cm tak ada. Jahit baju mana dia kira cm. Okey, kita bahagian ni kita buat pakai cm. Okey, dua benda, mm dan juga inci. Okey, 1 inci kita bagi tahu dulu. 1 inci bersamaan dengan 2.5 cm. Jadi 2.5 maksudnya 25 mm. 1 cm 10 mm. Boleh ke? 1 cm 10 mm. Jadi kalau saya sebut tadi 1 inci bersamaan dengan 2.5 cm, bermaksud dia adalah 25 mm. Sebab tu tadi saya kata kalau pergi kedai kadang-kadang dia kata 50 kali 50. Sebab 2 inci kali 2 inci. 1 inci 2.5, kalau 2 inci 5.0. 5.0 adalah 5 cm. 5 cm bersamaan dengan 50 mm. 50 mm apa tadi? 50 kali 50. Kalau beli kita cakap 50 kali 50. Sekejap. Masa sekejap. Okey, sambung balik. 50 kali 50. Okey. Bila 50 kali 50, maksudnya kita tahu dekat kedai 2 kali 2 lah. Trunking 2 kali 2. Sama je PVC pun sama. Yang PVC casing sama juga saiz dia. Okey, untuk yang dekat tangan saya kita ada 50 kali 50 ataupun 2 kali 2. 2 inci kali 2 inci. Okey. Sebelum apa-apa tadi saya lupa nak bagi tahu lokasi saya sekarang. Lokasi ni adalah bengkel. Bengkel dekat mana? College Community Jelubu. Boleh masuk College Community Jelubu. Kat sini kita ada buat khusus untuk pegawai elektrik. Kita akan dapat sijil College Community, iaitu sijil teknologi elektrik. Di samping itu kita ada buat peperiksaan yang kita institut yang ditauliahkan oleh Suruhanjaya Tenaga, yang mana bila student keluar dia boleh dapat PW2. Setakat ni kita buat PW2. Mungkin step-step yang akan datang kita akan upgrade untuk kita jadi institut yang lebih memberi persaingan kepada semua institusi ILKA, Institut Latihan Kemahiran Awam, ataupun Institut Latihan Kemahiran yang sedia ada di negara sementara sekarang ni lah. Okey, macam-macam institut ada kan, khusus kompeten yang pelbagai. Kompeten tu maksudnya kita dapat sijil daripada Suruhanjaya Tenaga. Okey, berbalik kepada trunking. Kita nak memotong trunking kita tadi, ada penutup dan juga ada ni saya panggil dia punya badan lah. Badan dia iaitu ada dinding ataupun sisi, kemudian kita ada tapak. Atas dah tak ada lah sebab penutup saya dah cabut. Okay, sekarang ni kita nak cerita macam mana nak memotong. Pastikan pakai glove lah. Dia sebab benda ni tajam. Tapi kalau dia datang dari kilang tak tajam pun ni, tak tajam. Tapi bila kita hasil memotong, kalau kita potong tak cantik, dia memang jadi tajam. Okey, macam mana nak menanda, nak mengukur. Okay, mengukur pakai ni ya, digitated, nak ukur. Sekarang ni nak cerita menanda. Saya suka amalkan kita pakai benda yang tajam. Kat tangan saya pakai test pen. Okey, kenapa saya pakai test pen? Saya tunjukkan perbezaan bila kita menanda. Okey, ni tak kat pen marker. Kalau pakai pen marker saya tunjuk bila matanya bulat, besar. Berbeza dengan saya pakai test pen. Test pen ni dia tajam macam tu kan. Okey, tajam. Kamera melekat, jadi tak boleh nak zoom lah. Macam tu kan, nampak tajam tajam. Kalau yang ni tajam tadi halus, ni tebal.
Mana kamera? Kamera. Macam tu. Boleh ke? Okey, ni dia tebal. Perbezaan dia apa? Okey, contoh saya nak buat penandaan. Macam mana nak pakai ni? Ni tapak dia ni, dia kena rapat. Dia main satu tangan main. Okey, tapak ni tolak rapat. Tolakkan dia, tolak ke depan. Jari ni tekan di sini. Ni tekan kat sini. Tekan atas pembaris. Tekan atas pembaris, jari yang belakang ni. Okey, ibu jari tolak ke depan supaya dia rapat betul. Dia sama. Kemudian ni kita tekan supaya dia tak bergerak Okey, kita tekan ni jari telunjuk, kita tekan. Tak kisahlah jari mana tuan-tuan selesa, anak-anak murid saya mana yang selesa, tekan. Okey, supaya dia tak bergerak. Bila kita buat menanda, contoh saya panjang ni adalah, saya ambil contoh dulu 10 cm. Pendek sangat, tak boleh. Saya ambil 30 cm ataupun 300 mm. 30 cm. 300 mm ataupun 30 cm panjang ni macam mana? Okey, daripada sini, daripada ujung ni sampai sini. 30. Kita tengok 30. Okey, 30. Mana 30? Yang warna merah tu, warna merah dekat feet. Feet tu adalah satu kaki. 30 cm. Okey, 30 cm. Saya terlupa. Saya tak tahu nanti video ni dia terbalik ataupun tidak ni. Saya harap dia tak terbalik Saya pun lupa nak test sebelum tadi. Saya takutkan saya tunjuk macam ni, tuan-tuan nampak terbalik kan. Okey, 30 30 kalau ikutkan sampai sini. Okey, ni 30 saya 30 cm. Okey, test. Saya nak tunjuk perbezaan saya punya penandaan. Okey, 30 saya pakai pen marker Saya tanda dulu 30. Apabila saya garis 30. Kita tengok. Dia akan dapat macam ni. Okey, ni tak adalah, abaikan. Okey, tegak. Garisan tegak 30. Macam mana kita nak ukur 30? Sedangkan garisan ni tebal. Garisan ni tebal tebal macam tu kan. Okey, tebal. Kalau saya mengukur, cuba tengok. Tengok 30. Boleh nampak 30 saya. Okey. Garisan tu dia tebal 30 tu kalau tuan-tuan nampak. Dia duduk di tengah-tengah garisan. Nampak? Di tengah-tengah garisan hitam. Garisan 30. Jadi kita tak tahu kita nak ukur 30 ni. 30 ni sebelah kanan, garisan kat dinding sini, atau garisan dinding sebelah sini, ataupun di tengah-tengah. Jadi dia akan mewujudkan dalam electrical, kalau dalam ukuran lari sikit dikira bermasalah. Jadi kita kena pastikan ukuran kita tepat. Sebab itu saya menggunakan benda yang tajam. Saya menanda guna tajam. Jadi bila saya tanda, saya akan nampak garisan. Garisan ni orang yang buat kerja je lah, nampak ni halus ya. Ni dia lagi halus daripada ni. Jadi saya punya ukuran akan lebih tepat. Dia sama macam senggatan dekat pita ukur. Nampak beza? Nampak beza? Macam tu. Silau sikit lah. Okey, tapi nampak beza dia. Okey, jadi sebaik-baiknya menggunakan suatu benda yang tajam. Cuma dalam sesi perkongsian saya hari ini, saya akan lukis garisan-garisan tu menggunakan pen marker. Pasal apa saya guna pen marker? Supaya bila saya melukis jadi, kalau macam ni, tuan-tuan daripada jauh tuan-tuan nampak garisan. Tapi garisan yang saya pakai pakai test pad tadi tak nampak. Jadi saya akan pakai pen marker untuk perkongsian hari ini. Jadi mungkin hasil dia kejap lagi, pemotongan saya akan lari sikit-sikit lah ukuran, sebab saya gunakan garisan yang agak tebal. So sebenarnya ni nak cover lain juga kan, takutkan hasil kita tak cantik, orang komen. Jadi saya dah ada alasan awal sebab saya pakai garisan yang panjang. Okey, saya padam. Sebab tu saya pakai glove, senang padam, foto kat sini je. Okey, so saya pakai glove. Okey, saya nak ajar cara memotong trunking. Yang mana trunking ni tadi, dua sudut yang saya sebut tadi untuk hari ni 90 darjah dan juga offset 135 ataupun offset 45 darjah. Okey, kita pergi dulu macam mana kita nak memotong trunking. Kita potong trunking, kita kena buat sudut. Ini kaedah saya. Yang mana saya kongsi knowledge yang saya dapat ni. Saya dapat ilmu ni daripada kawan saya dulu. Masa saya dulu duduk di Kuantan, kawan saya ada ajar. Dia pakai perkataan A dengan V, special. Kawan saya special. Saya bagi kredit untuk kawan saya, Encik Jamil Saripudin daripada College Community Kuantan. Dulu dia ajar saya, dah lama lah, tahun 2000
Saya ingat 2008, 2009 macam tu lah. Dia ajar saya kan. Jadi sampai sekarang saya masih amalkan. Moga-moga dia pun dapat manfaat daripada apa yang saya amalkan. Moga dia pun sihat sejahtera kat sana. Okey, kat sana tu maksud kat Kuantan. Dia masih berkhidmat di Kuantan. Saya je dah berpindah ke Kuala Lumpur kerja lebih. Okey. Di samping itu juga saya dapat ilmu ni daripada pensyarah ILP yang saya sempat sebut nama adalah Encik Zaidi Muftah. Encik Zaidi sekarang ni berada di, kalau saya tak salah, dia ada di EdTech Shah Alam. Itu pun saya kena bagi kredit sebab dia juga ajar saya kaedah-kaedah pemotongan trunking yang orang kata personal coaching. Dia ajar saya cara pemotongan. Ramai lagi tenaga-tenaga pengajar yang lain. Masa zaman saya belajar pun pensyarah saya mengajar. Adanya Encik Suhaimi alias, adanya Encik Ayub. Encik Ayub special. Dia kat Perak dah pencen. Pensyarah-pensyarah saya, saya punya tuk-guru sipu-sipu saya ramai dah pencen. Okey, adanya Encik Ayub, adanya Encik Suhaimi, adanya Encik Ahmad. Ini semua kredit yang saya bagi kepada pensyarah-pensyarah saya. Tak lupa juga Encik Mahadi ada. Okey, ramai pensyarah-pensyarah saya, Encik Hairi. Ramai kenalan-kenalan saya dekat tempat lain, kolej-kolej yang lain, IKBN, ILP, IKM dan sebagainya yang bersama-sama mengongsikan ilmu dengan saya ucapkan terima kasih. Jadi sekarang ni tiba masa untuk saya berkongsi dengan orang lain lah. Okey, sambung balik macam mana kita nak memotong. Jadi saya pakai petua tadi. Petua tadi dia kata ada A dan juga V. Apa benda A dan juga V? A kita sedia maklum dia ke bawah A. Okay, A. Kalau tuan-tuan nampak ni, ni A ni. A. Saya punya anggapan ini adalah A ke bawah. Kalau dia ke atas, V. Apa benda? Petua ni lah saya amal daripada dulu sampai sekarang untuk saya potong trunking. Apabila trunking saya nak pandang ataupun nak bengkok ke atas, maka saya akan tahu dia adalah V, bentuknya V. Kalau ke bawah, maka bentuknya adalah A. Okey, petua, itu petua. Petua biasa orang kata datang daripada orang tua-tua. Saya dah menghampiri ke arah tua tu lah. Okey, petua dia A dengan V. Apa benda A dengan V? Kita akan buat segitiga. Contoh, saya nak potong trunking saya. Okey, kalau tuan-tuan pandang, ini adalah, kalau tuan-tuan pandang, ni atas lah. Atas, sebab dia tempat penutup. Walaupun dia duduk macam ni, saya tetap panggil dia atas. Saya tak panggil ni atas, sebab pada penutup dia atas. Bawah ni tapak. Okey, yang tepi kiri kanan masih lagi saya sebut dinding ataupun sisi. Okey, boleh Okey. Panjang trunking, berapa panjang trunking? Ada yang tanya panjang trunking. Kalau kita beli satu trunking ni sebatang dia, panjangnya lebih kurang 2.4 meter. 24 meter. Boleh calculate berapa kaki? Tadi kita cerita kaki kan. 1 inci, 1 kaki 12 inci. Itu kena hafal tu. 1 kaki 12 inci. 1 inci 2.5 cm. 1 kaki 12 inci. 12 inci kali dengan 2.5, kita akan dapat 30. Ya ke? Saya rasa betul dah. Sebab 1 kaki bersamaan dengan 30 cm plus minus. Sebab dia, saya pun pernah terbaca, rupanya measuring tape ni ada ikut negara. Cara senggatan dia berbeza-beza ikut negara. Tak apa, kita ambil yang umum. 1 inci 2.5 cm, 1 kaki 12 inci, 1 kaki juga 30 cm. Okey, 30 cm. Jadi, kalau beli trunking, sebab tu, yang tu tengah tanya tu kan. Okey, yang tanya tu, satu batang kalau kita beli, dia lebih kurang 8 kaki. Bukan 8 meter, 8 kaki. 8 kaki 240 cm. Pasal apa? Sebab saya kata tadi, 1 kaki 30 cm. 1 kaki 30 cm, maksudnya kalau 8 kaki 240 cm. Okey, 240 cm lebih kurang 2.4 meter. Banyak saya buat calculation. Kena laju tangkap apa yang saya cakap. Okey, 2.4 meter. Itu sebatang. Tapi saya ni kalau yang nampak ni tak sampai pun 2.4 meter. Kalau ukur tinggi dengan saya, dia lagi pendek ni sebab saya dah potong. Saya potong 2 tadi supaya memudahkan pergerakan saya nak menunjuk lagi. Menunjukkan istilah bongkar. Menunjukkan. Okey, saya nak okey, 2.4 meter. Okey, trunking ni saya cerita tadi nak memotong sudut 90 darjah. Kena ada petua A, kena ada petua V. Terima kasih Encik Jamil. Okey, petua tu dia bagi saya dulu lah. Okey, petua A dengan V ni apa benda? Petua A dengan V. Sekarang ni tuan-tuan akan pandang ni lah. Tuan-tuan pandang atas. Saya daripada sini, saya pandang tapak.
Tuan-tuan pandang atas, saya pandang tapak. Tapi daripada atas tuan-tuan nampak tapak saya. Nampak tapak saya daripada arah pandangan tuan, daripada arah pandangan anak-anak murid saya ni sekarang ni, daripada pandangan tu dia adalah tapak lah. Walaupun daripada atas, sebab saya dah tutup ni, saya dah cabut. Ni tutup ni saya cabut. Kalau tutup nampak penutup lah. Okey. So sekarang ni saya nampak tapak, tuan-tuan nampak tapak juga, tapi daripada atas, saya daripada bawah. Okey. Kalau saya nak bengkok ke atas, betul dia tadi kan, ni nak naik ke atas. Nak naik ke atas, maksudnya atas adalah V. Kalau nak bengkok ke bawah, A. Okey. Boleh. Atas V, bawah A. Okey. Okey. Saya sekarang ni berada di College Community Jelebu, di bengkel makmat elektronik. Ni pun saya kena bagi kredit kepada kawan-kawan saya, bagi laluan untuk saya guna pakai bengkel ni. Saya bilik ni aircon, seronok sikit kan, buat live macam ni kan. Bukan live, record, saya record. Okey. Jadi macam ni kita nak potong terangking ni. Nak potong terangking ni A dengan V, untuk ke atas V, ke bawah A. Okey, kat mana petua A dengan V? Bila tuan-tuan pandang macam ni, tuan-tuan pandang, kita nak naik ke atas lah. Atas, kalau bawah, bawah lah. Ni ke atas. Bila nak naik ke atas, maksudnya kena buat V. V tu di mana? Tapak ni. Okey, tapak ni kena buat V. Pada pandangan tuan-tuan, V. Saya juga V. Saya pandang pada belakang ni, tapi saya nampak tapak. Tapaknya V. Okey. Kalau tuan-tuan pandang macam ni, V V. Tapi bila saya lukis kejap lagi, tuan-tuan akan tengok. Okey, saya buat V V. Okey. Saya nak pekok ke atas. Sebab apa? Sebab kita lekatkan tapak ni, kita lekat kat dinding. Tapi ada tempat nanti tuan-tuan akan tengok, dia duduk macam ni, tapi dekat dinding. Tapi dia bukan skru kat dinding ni, dia pakai bracket. Dia ada bracket. Bracket ni dia lekat dah kat dinding. So dia tergantung lah. Terangking kita kan, dia ada bracket. Ni bukan ni lah, bracket tu bentuk L, dia lekat kat dinding. Minit ke-31, saya harap semua orang belum boring dengan saya, belum bosan. Saya pun dah hampir kering tekak. Boleh ke kita stop sekejap? Minum air sekejap. Okey, kita sambung balik minit ke-32. Okey. Detik juga walaupun macam ni ni lah norma baru, semua nak buat rekod. Saya belum pernah lagi buat benda macam ni kan? Tapi ialah untuk kemaslahatan ummah kan, untuk semua orang juga, sebab kita dalam norma-norma baru. Okey. Macam ni kita nak mulakan tadi. Masih ingat A dan juga V. Okey, A dan juga V ni sekarang ni pada pandangan tuan-tuan, kita anggaplah tapak ni memang akan melekat di dinding. Jangan fikir projek yang lain, projek yang pakai bracket. Saya fikir kita pakai yang melekat di dinding. Macam ni Jadi tebuk macam ni. Okey. Bila ni nak naik ke atas, maka dia adalah betul. Bijak V. V. Mana datang V tadi? Sebab dia nak naik ke atas. Bayangkanlah V tu kan ke atas, kalau A kan ke bawah. Okey, V. Kita nak buat V sekarang ni V tu dekat mana? Okey, tapak. Tuan-tuan pandang V V Okey. V nak naik ke atas. Okey, saya kena lukis. Saya pakai ni, sesikut. Saya buat garisan. Cara pegang tadi dah bagi tahu. Tolak ni tekan kat atas. V ni sudut ni macam mana? Special. Sudut ni kita kena buat sudut 45 darjah. Kan kita sebut tadi kita punya bengkokan adalah bengkokan 90 darjah. Bengkok 90 darjah maksud dia kita kena ada segitiga macam ni Siapa lukis A? Nak V kan? Betul lah, A macam tu. Sekarang tuan-tuan pandang tapak tau. Tuan-tuan pandang tapak A kan? Okey. Bila saya pusing macam ni, dia jadi V. Boleh papat tak? Kalau saya pusing balik, tuan-tuan nampak A. Okey. Sebab tapak ni kan duduk macam ni. Nak pusing. Boleh? Ni A. Tuan-tuan nampak A. Okey, semua nampak A. Tapi bila saya pusing, okey. Yang bawah duduk di atas sekarang ni. So dia jadi V lah. V. Kalau tuan-tuan pandang ni V lah. Kat sini V. Tak nampak kan? Sebab saya nampak V sekarang. Tuan-tuan tak nampak lah. Tapi kalau saya pusing kan, jadi A lah. Boleh? Apa benda lah sodikin ni. Okey, kita tunjuk contoh ni lah. Ni benda nampak.
Ni saya lukis kat saya sekarang A. Bila saya pusingkan ni, tuan-tuan akan nampak macam tu. Kan V. Okey, ni bendanya. Saya pusing, jadi V. A jadi V. Tapi kita masih cerita, kita nak potong trunking ni. Okey, ni pandangan tuan-tuan. Okey, pandangan awak nampak A. Saya pula memang nampak A. Tapi kalau A ni maksudnya nak turun ke bawah. Tapi saya nak naik ke atas. Maka bila saya pandang macam ni, okey, ni saya naik ke atas lah. Okey, boleh? Nanti kena recall lah, lukis sendiri baru nampak A ke B. Okey, saya padam balik. Cerita A dengan B ni, okey, dia mesti sudut. Sudut kan tadi kita nak bengkok macam ni, 90 darjah. Kalau separuh maksudnya 45 darjah. Macam ni ke tak kisah. Kenapa saya lukis? Saya tunjuk macam ni dengan macam ni. Nampak tak? Ni kaki 45, sebelah kaki 45. Kan 90. Dapat tak V? Ini V. V macam ni. 45 darjah, dapat V. Okey, ni trunking. Asal datang macam ni ya. Okey, asal datang macam ni. Bila saya bengkok ke atas, jadi 90 darjah. Okey, 90 darjah. Cerita 90 darjah ni, dia mestilah ada segitiga A ataupun V tadi. Cerita A. Okey, saya lukis 90 darjah. Saya nak buat tegak. Sini ada sudut ni. Ni. Kalau beli besi, tapak ni tebal, pembaris ni duduk dalam, dia ada macam longkang dia kat sini. Longkang kat sini, kiri kanan ada. Itu adalah sudut 45. Kan separuh daripada 90 darjah. Dia duduk ni. 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 Tu 45 darjah tu. Kalau dia tegak 90, dia duduk separuh 45 darjah. Okey. Jadi benda ni kita selitkan kat sini. Kita nak buat, okey, tadi tuan-tuan nampak nak buat V kan? Nak naik atas kan? V. Okey, kena V. Jadi sekarang saya akan buat V. Ni tempat saya letak ni. Longkang ni duduk dekat dinding ni. Macam tu. Macam tu. Duduk kat situ. Okey, boleh dapat? Okey, saya lukis. Ini gangguan. Gangguan. Susah. Ingat saya pakai test pen sebab apa? Sebab nak mengajar. Kalau saya pakai test pen, saya pakai pen marker. Kalau saya pakai test pen, tuan-tuan tak nampak. Anak murid saya pun tak nampak. So saya pakai test pen, pakai pen marker. Okey, alhamdulillah. Sudut 45 darjah. Satu. Okey, 45 darjah. Dari sana ada. Sebelah ada. Macam mana dapat ni? Terbalikkan. Kita balikkan. Ni garisan ni. Garisan. Saya letak gambar ni, dia akan jadi macam tu. Kita nak garis kat sini, garis kat sini. Dapat macam tu. Kalau tadi saya terbalikkan macam ni. Duduk sini kan? Sebelah sini. Sekarang ni kat sebelah sini. Okey. Ini darjah. Saya dapat A. Tapi nak bengkok ke atas memanglah yang sana tu pandang A. Bila saya pusing macam ni, saya dah dapat V. Saya nak bengkok ke atas. Okey, boleh Okey. Boleh sambung ni? Kena boleh lah. Dah 34 minit, takkan tak boleh lagi. Okey. Cerita sekarang ada 3 kaki. Mana 3 kaki? Ni 1 kaki, 2 kaki, 3 kaki. Nampak? Setiap kaki ni gariskan keliling dekat dinding sampai dinding sini. Okey. Sini ada berapa kaki? Atas ni 1 kaki je. So lukis 1 je lah. Garis 1 je. Bawah ni ada 3 kaki. Garis 3. Okey, saya garis. Pakai ni pakai C square. Akan dapat 2. Nampak tak? Nampak kan? Dah ada 3 kaki. Saya dah bawa ni. Belah sana belum lagi. Atas ni. Dapat 3 kaki. Okey, 3 kaki. 3 kaki. Okey, belah sini 1 kaki. Okey, apa cerita kaki ni? Okey, kita akan buang. Kita akan potong buang. Sebelah je kita buang.
Apa yang kita nak buang? Ni A kan? Kalau A bengkok ke bawah cik, iyalah sekejap lagi saya nak bengkok macam ni, bengkok ke atas Z. Okay, kita A, B tahu benda kan. Okay, ni nak potong, saya akan potong benda ni satu side, kita akan potong salah satu ni, daripada sini sampai sini kita akan potong. Okay, saya nak cerita potong ni. Potong ni saya selalu bagi tahu anak murid, potong ikut ambil sunnah. Apa benda sunnah? Saya ambil sebelah kanan, saya buang sebelah kanan. Okay, saya nak buang sebelah kanan. Okay, ini segitiga ni saya akan buang. Mana saya nak buang? Ni segitiga saya buang ni. Ni saya buang, ni saya buang. Nampak tak? Okay, boleh dapat? Okay, saya buang. Okay, saya nak buang. Buang. Saya harap video ni tak terbalik. Saya pun takut terbalik. Okay, tapi kena ingat, sebab saya pakai pen marker, mungkin ukuran dia tak tepat. Tak tepat sebab tak tajam dia tu, tak ngam. Okay, so saya tunjuk contoh sekarang kita nak potong. Okay, trunking cutter. Kita ada 3 garisan, 1, 2, 3. Buang ke sini. So maksudnya saya gunting sini dan sini. Yang ni tak kena kacau. Saya gunting ni sebab saya nak buang segitiga sebelah sini. Okay, saya nak buang sebelah sini. Saya nak gunting. Okay, kalau tengok, ni saya suka panggil ni, saya panggil apa saya lupa. Ayat ni saya selalu guna untuk anak murid saya. Saya selalu sebut lidah sebenarnya. Ada lidah sikit lah kan. Lidah ni pun kita potong juga. Okay, garisan ni ada 3 kaki ya. 3 kaki, so dia kena turun lah. Tapi saya tak adalah buat garisan ni tadi sebab sikit je, ukuran dia sikit je. Saya masuk gunting ni, saya tengok ngam dengan garisan tu. Saya tengok ngam, saya potong. Saya tengok ngam, dia nampak? Saya tengok ngam ni, saya potong. Okay, satu. Potong ni kena potong 3-3. Ni. Saya straightkan ni, saya kepit sikit bawah ni ke atas. Yang ni 3-3 saya potong. Tak nak potong pun boleh, tapi saya suka potong lah. Okay, tak apalah, kita ambil tak payah potong dulu. Okay, saya dah tegakkan ni. Okay, kenapa saya nak bagi tahu kenapa kena potong sekejap lagi. Okay, so saya pun mula potong. Nak buang ni. Okay, gunting ni dia bila potong macam ni, jangan lepas. Maksud saya jangan lepas tu, jangan kita sampai habis, dah kacip sampai habis macam ni, habis kita buka sambung balik, tak boleh. Yang kacip ni waktu dia betul-betul sampai penghujung yang kita nak potong. Maksud kita nak last kat situ, baru kita tekan habis. Kalau tak, potong sekerat, belum sampai lagi, tolak balik masuk, gunting lagi. Okey, saya potong ni rasa macam artis buat video macam ni. Okey, potong, saya buang ke kanan ni saya potong tak sampai habis ni, tak sampai habis, saya tolak. Okey, sekarang ni dah nak sampai ujung tu, maka saya pun potong, habiskan. Okay. So saya dah potong sebelah. Nampak bila dah potong ni nanti, kalau nanti beli trunking ni sebatang saya ingat dah RM5 kot. Okay, beli trunking cutter, cuba. Sekarang ni saya nak potong sebelah sini, susah sebab apa? Sebab ada ni lidah ni ada. Sebab tu tadi saya kata kena potong 3-3 line. Okay, ada 3 kaki, potong 3 kaki. Saya cuba potong sini je. Okay, so saya boleh ni, saya kepit ni, saya tegakkan ni. Okay, bila saya dah tegakkan dia, nampak tak? Ni tinggi kan? Sebab ni lidah kat bawah, dia kepit ke bawah, dia lipat ke bawah. Ni saya dah tegakkan, barulah saya boleh masuk gunting saya kat sini. Tadi tak boleh masuk, sekarang saya gunting sebelum sampai habis, tolak masuk. Okay, kalau dia sangkut tu sebab dia ada 2 kiri kanan ni, adjust, tolak masuk, gunting sampai habis. Okay, sekarang saya dah sampai habis, kiri kanan dah ada. Ni jangan kacau, garisan tu hilang pasal apa? Saya pakai marker tu. Dia garisan tu tuan-tuan boleh nampak.
Patut saya pakai permanent kan, permanent. Tapi saya tak nak, sebab bila pakai permanent kan saya tak nak padam jadi foto semua ni kan. Saya susah. Okey, ni saya nak buang tadi. Okey, masih ingat lagi? Saya dah buat, dah potong kiri kanan. Okey, jangan amal pakai tangan macam ni. Tapi kadang-kadang manusia ni dia kata, aku dah biasa. Dah biasa, kita pun suka ambil pakai tangan, sepak kan. Sebenarnya pakailah plier. Kalau plier pegang ni sebab benda ni tajam. Sepakkan situ. Okey, ataupun kalau tak pakai plier, pakai gunting ni tadi, tegak ni. Okey, sekarang ni saya dah tegak ni. So saya akan dapat hasil macam tu. Sebab sebelah saya dah buang. Ni saya nak buang kan. Sebelah masih ada. Ni saya nak buang. Nak buang tinggal segitiga atas ni. Macam ni nak potong. Okey, saya potong. Ni masuk gunting kat celah ni. Okey, saya buang sebelah kanan. Dia beza kalau tuan-tuan buang sebelah kiri dengan sebelah kanan dia beza. Okay, sekarang ni saya potong kat sini. Garisan saya pun dah hilang. Agak-agak lah. Agak hasil ni baik. Okay, macam biasa gunting yang last kali baru kepit. Okey. Kalau tuan-tuan potong cara yang betul, lalu jari tak luka lah, tapi jangan tekan kuat-kuat, memang berdarah ha. Lalu jari, nampak saya pakai glove, tak tersangkut saya punya glove. Okey, kain saya tak tersangkut. Tapi kalau potong tak cantik, bergigi. Contoh yang ni, saya ada buat kesilapan sikit tadi, bergigi. Nampak ni, saya dah tersangkut ni. Okey, sebab saya tak ada garisan. Tadi kan saya kata saya pakai pen marker, garisan saya hilang. So hilang, saya tak tahu mana nak rujuk tadi, saya agak-agak lah. Okey. Sekarang saya dah buang ni. Bila dah buang sini, gunting saya boleh masuk. Tapi kat sini, nak potong sini susah. Sebab sini tak buka. Ni cerita ni tadi ni, potong 3 line. 1, 2, 3. Sebab saya nak bengkokkan, nak masuk gunting dengan. Sekarang tak boleh masuk gunting. Macam ni nak buat? Memang boleh paksa potong celah ni, tapi tak seronok lah kan. Benda kalau paksa memang kita tak suka. Jadi sebab ni alang-alang nak buang, saya buang terus. Ni saya gunting, saya buang dulu. Cantik tak? Sorry, dah terbang. Tak cantik tak apa. Yang potong tu sebab memang kita nak buang. Maka kita masuk gunting kita kat sini. Putuskan ni. Okey, ni dia punya dinding. Okey, dinding dia. Saya potong celah ni. Saya bagi straight. Cek mana garisan. Memang tak ada garisan lah. Dia punya tulang tu, saya ikut tulang dia. Sekarang ni bila saya dah potong tu, nampak tak saya boleh buka. Bila saya dah boleh buka, baru saya boleh masuk gunting sini. Okey, saya masuk gunting. Saya pun potong. Kan saya nak buang sebelah kanan ni tadi, saya potong. Kita tengok saya potong. Tengoklah, jangan bercakap. Okey. Ni saya nak buang. Memang saya boleh pegang dengan tangan, tarik. Saya boleh tarik. Okay. Tapi jangan amalkan, itu tajam. Pegang macam ni. Tarik sikit je, dia ujung sikit je. Okey, ni buang. Okay. So, tarik sini. Sini jangan buang. Kan saya kata tadi buang sebelah kanan je. Okey, sebelah sini macam mana? Sebelah sini sebenarnya ni jadi lidah. Lidah untuk apa? Lidah duduk kat mana? Lidah duduk kat dalam. Kalau saya baru lidah keluar. Lidah ni duduk kat dalam. Dalam mana? Kejap lagi saya akan tunjuk. Okey. Habis ada 3 garisan. Sebelah sini 3 garisan dah settle. Sini buat apa? Jangan potong. Jangan potong. Cuma potong kat sini je, ujung ni je. Dekat dia punya lidah. Lidah ni tadi. Okey, saya buatlah garisan sikit. Ni. Kita ada garisan ni tadi. Kita ada garisan ni. Lepas tu mesti sambung dengan lidah saya sikit. Okey, lidah ni kita potong buang. Okey. Kalau tuan-tuan tengok, ni cerita tadi. Nampak tak A? A kan? Ni kalau ikut bengkok ke bawah. Saya nak V. Atau V. A. V. Boleh? Ni V. Ni A. Tu dapat A. Ni A. Jauh. Ni A. Ni V. Nampak kan? Okey. Ni magic dan elektrik. Magic okey. A dengan V Okey, sekarang ni tinggal satu line yang ni. Kita nak lipat ni. Tak boleh lipat. Pasal apa? Sebab sini masih ada. Apa nak buat? Sini kita buang. Kalau bentuk sini A, kita potonglah gunting bentuk A. Sikit je. Agak-agak. Kalau saya tak confident. Tak confident, simple je. Potong straight. Tapi kalau confident, ambil A sikit. A.
senang nak masuk penting. Okay. Ni A kan, A kan. So saya potong sini A kan. Saya nak cabut buang. Dah jatuh lah. A. Okay, A. Baru saya boleh lipat. Tadi tak boleh lipat. Okay. Sekarang ni cerita dia. Ni yang saya kata tadi, lidah. Lidah duduk kat dalam. Ada orang lidah pendek, jangan marah. Ada orang lidah pendek, ada orang lidah normal lah. Okay. Jadi lidah duduk kat dalam ni tak payah tunjuk kat orang. Ada orang duduk berjalan tunjuk lidah. Anjing je yang berjalan tunjuk lidah. Mana ada orang berjalan tunjuk lidah. Okay. Jadi lidah ni tak perlu tunjuk. Tak perlu tunjuk apa? Bukan saya tak nak tunjuk kat sini. Maksudnya lidah ni kita akan sembunyikan. Sembunyi untuk apa? Untuk dia jadi pelipat dia, jadi pemegang. Okay. Contoh saya lipat macam ni. Tapi ni tak boleh lipat tuan-tuan. Pasal apa tak lipat? Sebab lidah saya ni besar. Kenapa besar? Sebab dia tak sama saiz ni. Ni tadi saya dah kepakkan dia punya lidah kecil tu kan. Okay, sekarang ni kalau saya lipat, tengok nampak tak? Nampak dia terlebih. Ni terlebih. Nampak tak ni? Ni dia lebih pada sini. So ni saya buang. Ni kata tadi lidah ni boleh dipotong-potong. Okay. Saya buang lidah ni. Kan tadi saya potong straight sini. Ni tadi lidah ni kat dalam kan, saya tegakkan. So saya buang lidah ni. Okay, kalau rasa-rasa nak potong straight lah. Okay, ni saya buang. Okay. Lidah jadi. Okay, saya lipat. Tu nampak tak? Dia duduk kat dalam. Oh, ni kat luar. Dia masuk ke dalam lah. Nama pun lidah. Lidah duduk kat dalam. Nampak tak? Tadi ni lidah, ni satu lidah, ni satu lidah. Okey. Kalau dia duduk kat luar, sini tadi kan. Ni tak cantik lah. Betul lah lidah. Mana ada orang buang lidah kat luar? Ada? Lidah duduk kat luar? Tak ada kan? Lidah mesti duduk dalam. Ni lidah ni. Saya pun masuk ke dalam. Tekan sikit, masuk ke dalam. Kan elok ke? Nampak tak? Nampak kan? Okey, lidah duduk dalam. Satu lagi. Ni. Lidah ni. Untuk apa ni? Kalau macam ni macam mana nak ada kabel? Kita lipat je. Lipat ke sini. Kan dah elok? Okey, macam mana nak pastikan lidah ni melekat? Lidah ni macam mana kita nak pastikan? Tapi jangan cerita lidah kita. Lidah kita mana ada melekat? Maksud saya melekat tu dia tak bergerak. Tak. Ini untuk buat terangking, sebaik-baiknya lidah tu jangan bagi bergerak. Macam mana tak nak bagi dia bergerak? Kita pasang, kita tembak rivet. Tahu riveter, pergi beli riveter dekat kedai. Yang tembak dia macam skru, tapi dia lubang ni. Bila kita tembak tu, saya nak jatuh. Jangan jatuh. Sorry goyang. Kita bukan amatur, jadi kita tak ada alat yang cukup canggih. Kita bukan profesional. Okay. Jadi lidah ni macam ni tak nak bagi dia bergerak, kita rivet. Tembak kat sini, kita rivet, dia tebuk lubang, kita rivet tu dia macam skru, tapi dia ada mata je. Bila kita pump, dia mata depan dia kembang, dia akan patah. So dia akan pegang kat sini lah. Tengok barang-barang kita banyak barang-barang yang besi, dia rivet tu tak nak bagi tertanggal lah. Dia bukan skru dia tembak. Okay, nanti boleh kaji lah rivet. Okay, so dah dapat sudut 90 darjah. Saya buat atas meja. Nampak sudut 90 darjah? Ya, ke 90. Nak tengok bukti dia. Okay. Nak tengok bukti. Kadang cik ni tipu juga kan. Mana ada manusia tak tipu. Ni tak tipu. Okay. Tu dapat 90 darjah. Nampak tak? Sama dengan pembaris saya. Pembaris 90 darjah. Okay, awal. Okay. Ni 90 darjah. Cik ni ada ruang genggang ni. Ni lah tujuannya, nanti kita rivet. Bila kita rivet, lidah ni dah pegang, baru dia boleh duduk betul. Okay. Dapat 90 darjah. Okay. Nampak? Dapat 90 darjah. 90 darjah. Turn. Saya kata nak ke atas tadi. Tuan-tuan nampak apa? V. Betul? Nampak V kan? Kalau saya terbalik macam ni, nampak A. Ni waktu kita nak potong tadi, waktu kita nak melukis. Okay, kita nak potong V. Okay, so dah dapat. Kalau offset macam mana? Offset tadi duduk sekerat macam ni. 90 darjah. 90 darjah. Duduk tegak. Ni 90 darjah. Nampak kan cantik ni? 90 darjah.
Ni 90 darjah. Tu 90 darjah. Okey. 90 darjah. Okey. Kalau kita impact pula lama ni. Okey. Ni. Oh, tak nak bagi tajam. Tak nak bagi tajam. Gunting. Macam nak gunting ni. Ni tajam ni. Gunting buatlah bentuk. Gunting buat bulat sikit. Adjust lah. Tu. Macam tu. Tak nak bagi tajam. Okey, adjust. Gunting. Dia tak tajam lah. Okey. Boleh. Ni tadi sebab saya dah potong bentuk A. Kan masa mula tadi yang kecil ni. Ni yang kecil ni. Ni. Saya kata kalau potong straight pun boleh, tapi bila potong straight macam tu lah. Straight dia takkan dapat ni. Kalau A, nampak tak? Dia dah boleh bentuk. Situ lah. Okey, itu kalau 90 darjah. Kalau saya nak buat offset, offset ranking saya akan buat macam ni. Ni offset. Ni yang kata sudut sini 35. Ni. Oh, mana kamera? Kamera. Ni. Offset ni, offset. Ni kalau offset sini 45 darjah. Sini 135. 135 campur 45 dapat 140. Itulah benda dia. Buku ada tulis 45, ada buku tulis 135. Okey, so macam ni. Ni 90 darjah. Kalau offset separuh. Macam mana nak potong separuh? Maksudnya separuh daripada tadi. Separuh daripada tadi. Macam mana nak dapat separuh daripada tadi? Persoalan. Macam mana dapat separuh daripada tadi? Okey, separuh daripada tadi. Yang ni special sikit. Kalau tadi, masih ingat lagi kita buat sudut ni. Kan kita buat A kan? Tak nampak. Apa pula tak nampak? Garisan. Saya lukis balik. Okey, ini garisan. Tak nampak pun. Ni kan segitiga. Ni. Okey, tadi saya lukis sebelah, saya dah buang. Cik tadi cik kata buang sebelah kanan. Betul lah tu. Sekarang memang duduk sebelah kiri saya. Tapi kalau tuan-tuan tengok, bila pusing ni, saya nampak sebelah kanan saya. Tuan-tuan pula nampak sebelah kiri, saya nampak sebelah kanan. Okey, lepas tu saya buang tadi sebelah kanan. Nampak ni kan? Okey, segitiga ni tadi saya beritahu. Bila kita bengkok, nampak dia berjumpa. Dia berjumpa garisan tu. Nampak tak? 90 darjah. Ni, garisan ni, segitiga. Dia jumpa 90. Apa maksud dia? 90. Sebelah sini 45 darjah. Sebelah sini 45 darjah. Boleh dapat kan? Sebelah sini 45 darjah. Ni garisan ni. Sudut ni 45 kan? Pakai apa tadi? Pakai pemaris ni. Pakai apa? Pakai tepi ni. Kan kita macam ni tadi. Kita macam ni tadi. 45. Sebelah pun 45. Kan? Sebelah 45. Sebelah ni 45. 45 campur 45 90. 90. Bila lipat 90. Okey. So kalau kita buat offset, offset tadi saya bagi tahu, offset itu adalah sudut 45 darjah. Kalau sudut 45, segitiga ni maksud sebelah 22.5, sebelah lagi 22.5. Boleh faham ke? Tadi kita cerita 90 darjah. 90 darjah segitiga bahagi 2, 45, 45. Faham? Campur 2, 45, 45, 90. Matematik laju sikit kan? Kalkulator jangan duk kira kalkulator. Matematik ni dia kena laju sikit lah. Okey. Jadi sekarang kita dapat offset. Offset sudut 135. 135 macam pening kan? Macam mana 135? Kita ambil yang sebelah 45 darjah. Segitiga tu adalah 45 darjah kan? Ni ya. Tadi saya tahu ni. Dah buat sudut ni 45 darjah. Okey, 45 darjah. Kalau 90 juga 45 separuh. Okey, 45. Maksudnya sebelum dia sampai atas, dia akan duduk tengah dulu. Tengah ni 45 darjah. Maksudnya dia separuh daripada pergerakan ni. Kalau pergerakan penuh, atas. Pergerakan separuh macam ni. Jadi kalau sini sudut 90, kita buat segitiga 45 darjah, 45 darjah. Kalau sudut ni sudut 45, maksudnya segitiga yang kita nak buat 22.5 dengan 22.5. Apa maksud 22.5 dengan 22.5? Sudut pertama segitiga 22.5, sudut kedua 22.5. Dapatlah kat situ 22 campur 22 44. 0.5 campur 0.5 1. 44 dapat 1, 45. Jam. Tak dapat. Sekejap saya cari whiteboard. Saya akan tunjukkan dengan lukisan sikit lah, sikit. Kita tunjuk sikit. Kita cari whiteboard. Okey. Kita dah ada
whiteboard sikit lah. Okay, tadi kita cerita 90 darjah. 90 darjah macam ni. Macam ni 90 darjah. Dia dapat 90. Asal dia datang dia tegak macam ni. Jadi bila dia nak naik atas, kita buat segitiga. Kita buat V tadi. Ni kalau garis tegak macam ni. Sebelah sini 45 darjah. Sebelah sini 45 darjah. Dia nampak ke? 45 darjah. Nampak kan? Kecil sangat. Dia besar kan? Nampak kan? Nampak pendek umum. Okay, kita buat lukisan tadi. Ada garisan tengah. Ini nama ni garisan penanda sebenarnya. Kita buat sudut 45 darjah. 45 darjah. Kan? Mana datang 45? Sini 45. 45 darjah. Sini 45 darjah. Betul ke? Sama je. Kalau ambil sini pun 45 juga. Sini 45. Sini pun 45. 45 jumpa 45 kan 90. Okey, sekarang ni kita lukis 45 darjah, 45 darjah. Maksudnya saya lukis segitiga ni tadi. Sudut ni saya ambil kan, kita letak pembaris macam ni 45 darjah, ni 45. Itu untuk dapat 90. Kita buang sebelah kanan, kita buang sini, maka dia ni akan masuk. Kalau ikut macam tu lah. Dia ada bentuk ni. So, dia ada bentuk sini. Dia bergerak, dia datang sini. Ni maksudnya dia dah dapat dua barang. Boleh faham tak? Separuh-separuh. Ni bila dia datang sini, dia akan tegak. Yang ni macam ni. Okay, pakai warna lain. Ni. Dapat dah. Nampak? Kan 90. Asalnya kat sini. Bila dia tegak kan, dia duduk condong macam tu. Okey, itu cerita untuk 90 darjah. Untuk offset, kita potong separuh daripada dia tadi. Jadi kalau segitiga kita buat, ni terangking, garisan penanda, kita kena buat 22.5 darjah. 22.5 tu daripada mana? Daripada sini. Sebab 22.5 campur sini 22.5. Dan bila kita lipat, kita buang kan sini. Buang. Kaedah potongan dia sama. Kita buang, dia akan datang ke sana. Kalau 22.5 campur 22.5, bila dia bergabung, dapatlah 45. 45 tu duduk kat mana? Duduk dah macam ni. Duduk sudut macam tu. Okey, 45 darjah. Lebih kuranglah lukisan. Jangan tanya saya pasal apa lukis tak betul. Saya bukan pakai pembaris. Nak betul pakai ni, terangki. Okey? 45 darjah. Jadi sudut dia 22.5, 22.5. Saya harap boleh faham 22.5, 22.5 tu. Kaedah pemotongan sama. Tunjuk? Boleh. Kita boleh tunjuk. Macam mana? Sekali lagi. Kaedah tadi sudut 90 darjah. Saya akan ulang balik kaedah pemotongan, tetapi kita pakai offset. Offset sudutnya, jangan lupa, sudutnya adalah separuh daripada 90 darjah. Itu basic lah, basic. Tapi kalau kita nak pakai yang lain, kita boleh pakai sudut ikut kesesuaian semasa. Semasa. Itu kita cerita yang lain kali. Untuk hari ni, saya cerita offset dengan sudut 90 darjah. Offset saya adalah sudut 45. Saya akan nak cerita sudut yang lain. Kalau ke depan, kita akan pakai sudut yang lain. Okey. Saya alihkan ni dulu. Tadi macam magic kan. Dia datang, ada whiteboard, tiba-tiba tak ada whiteboard. Kita tengok whiteboard dah hilang. Whiteboard dah hilang. Kita duduk. Adjust balik tempat kita. Mengikut keselamatan. Saya tak boleh lama. Saya pun ada urusan lain. Kita nak keluar sekejap. Jalan-jalan dalam tempoh PKP ni kita perlu cari angin luar. Hari ni saya nak keluar. Jadi tak lama. Anak murid saya yang tengah tunggu ni, dia akan fikir kelas sampai pukul apa dah hari ni. Kelas tak lama. Jangan takut. Sedikit kita adjust. Yang panjang jadi pendek, yang pendek kita pendekkan lagi. Tapi saya masih menjalankan amanah saya untuk mengajar. Jangan curi tulang sangat. Kita nak sampaikan ilmu bermanfaat. Dia kata apa benda? Apa yang dia cakap? Benda yang boleh membantu kita berapa? 3. Yang pertama, doa anak soleh. Kalau ada anak,
Kalau tak ada anak murid pun boleh doakan saya. Yang kedua, sedekah jariah. Yang ketiga, ilmu bermanfaat. Ini ilmu bermanfaat. Bukan saya ajar mencuri. Tapi kadang-kadang saya ajar agak mencuri. Sebab mencuri pun kena belajar. Tak boleh tak belajar pergi mencuri tak jadi. Kena training. Cuma ilmu tak bermanfaat. Sebab tu disebut kita punya amalan ni bekalan kita 3. Doa anak soleh. Anak jiran pun kita anggap kalau macam anak kita, dia boleh doa kita, jadilah. Sebab kadang orang tanya pula, "Habis aku ni tak ada anak, tak kahwin lagi, tak ada anak, macam mana?" Jangan kita pandang pada satu tempat je. Kita baik dengan orang, insya-Allah orang baik dengan kita. Tu kita manusia mati meninggal kan. Biasa orang kata meninggalkan hutang kan. Sama saya pun berhutang, kalau mati tinggal hutang ni. Jadi doa anak soleh, apa tadi? Sedekah, bagus, sedekah. Dan yang ketiga, ilmu bermanfaat. Saya harap ilmu ni ada manfaat. So sekurang-kurangnya selagi benda ni diamalkan, saya boleh duduk tempat yang selesa kat sana nanti. Okey, kita pergi balik semula untuk potong sudut offset. Benda yang sama, A dengan B. Kalau tadi tuan-tuan nampak ni V lah, kita nak ke atas. Okey, saja je saya nak buat ke bawah pula. A. Okey, A, saya lukis A kat sini. Kalau saya lukis, saya tunjuk kat tuan-tuan, tuan-tuan nampak V lah. Ni kan. Saya lukis V, tuan-tuan nampak A. Tapi bila saya terbalik, dekat saya nampak V. Dekat tuan-tuan nampak A. Okey, sekarang ni saya nak bengkok ke bawah. Ke bawah maksudnya A pada saya, V pada tuan-tuan. Okey. Boleh ke pakai terangking yang sama? Saya ada terangking. Sebentar lagi. Tapi saja sayang. Okey. Saya pakai yang sini ya. Okey. Kalau tadi kita buat 90 darjah, sekarang saya nak buat offset. Ada yang tanya. Okey, saya dengar. Penutup sama je. Penutup nak potong kaedah yang sama. Kalau tadi ni sudut kita buat V kan. Tapi ini kalau tuan-tuan letak, nampak tak? Kalau ni tadi V, tuan-tuan nampak V, maka lukis kat sini. Okey lah. V kan. Tapi bila saya pusing kat saya A kan. Benda sama je. Potong sama. Jangan pening kepala. Cuma kena pastikan ukuran tu betul. Waktu mula-mula tadi tu ukur dengan penutup kan. Ukur dengan penutup. Saya tadi saya buat laju. Saya terus ambil ni je, tapak dia, body dia. Saya tak ambil penutup. Okey, sebab saya nak fokus memotong. Sebab kebanyakan orang potong tapak ni yang selalu salah. Penutup tak ada efek sangat kadang-kadang. Kan? Kalau penutup tak ada, dia boleh adjust, boleh jadi sebab dia nipis sikit kan. Okey. Kalau orang tak tahu potong pun, bila dah ada tapak, insya-Allah dia boleh buat penutup. Sebab penutup ni bila dia letak, dia akan follow. Kalau bengkok, dia akan follow. Bila bengkok, dia ukur dia. Okey. So saya fokus kepada tapak ni, ni body. Okey, kita nak potong offset. Offset maksudnya sudut saya sudut 45. Segitiga tu 45. Jadi kalau segitiga yang besar 45, tengah-tengah ni sebut apa tadi? Garisan apa? Ni kalau saya nak buat macam ni. Ni kan V. Kalau ke bawah A. Jadi di tengah-tengah saya ada satu garisan yang saya sebut tadi garisan penanda. Garisan penanda. Jadi katalah sekarang saya ambil garisan penanda. Ini keadaan saya potong pada tapak dalam video yang lain mungkin saya akan sharekan macam mana kita nak potong dinding. Dia ada ketika kita buat A dengan V tu dekat dinding. Yang ni saya tunjuk A dengan V tu di tapak. Kenapa? Tunggu next video. Okey. Macam artis, YouTuber. Tak apa. YouTube tak nak bayar saya pun tak apa. Janji Allah dah tulis siap-siap dah untuk saya. Malaikat dah tulis siap-siap untuk saya. Nanti kat sana nanti dia bayar balik kan. Okey. Jadi anak-anak murid, tak kira anak murid saya yang di college ataupun kat mana-mana yang sedang menerima ni, anggaplah saya ni sebab dia kata Nabi dia kata sampaikan walaupun satu ayat. Jadi siapa yang sampaikan dia adalah guru. Jadi saya sekarang guru ni. Tak nak mengaku saya guru pun tak apa, tapi waktu hakikatnya bila orang menyampaikan dia adalah guru. Okey, saya nak potong offset. Offset kita cerita benda yang sama. Boleh tak kali ni kalau saya nak pakai test pen. Tapi kalau saya buat garisan kan tuan-tuan tak nampak. Jadi saya takut rugi kat situ pula. Saya pakai pen marker. Okey. Saya buat sekarang ni yang pertama macam biasa saya buat garisan penanda. Okey ni tapak tapak. Garisan penanda. Okey, garisan penanda. Okey, garisan penanda lepas tu saya nak buat sudut
Aduh. Saya kata nak bengkok ke mana? Bagus, masih ingat ke bawah. Bawah maksudnya A. A. Tu ke A? A lah. Bawah A. Atas B. Kalau tak tahu itu A. Bukan A. Okey. Ke bawah A A. A, tuan-tuan akan nampak B kan? Sebab bila terbalik kat sini jadi A. Okay. So saya akan lukis A A. Sudut dia 22.5. Susah sikit. Nak cerita sudut 22.5 ni susah. Macam mana saya nak cerita sudut 22.5? 22.5 separuh daripada tadi. Okey, cerita sekarang macam mana saya nak dapat sudut 22.5? Okey, sudut 22.5 kena fikir 22.5 sebab dia kena calculation. Kalau saya ajar calculation, tuan-tuan takut pening kepala. Saya terus pergi. Okey, saya ambil macam ni. Ni tak boleh. Saya kena tunjukkan kira ni. Sekejap kita balikkan balik papan putih kat belakang. Okey, saya sambung sikit ni saya pun tak boleh lama ni. Okey. Jadi kita nak buat segitiga. Maksudnya macam ni. Kita terakhir. Saya nak buat A. Kita nak buat ke bawah tadi. Okey, A maksudnya ni garisan penanda. Sudut ni 22.5. Sudut ni 22.5. Okey, macam mana nak dapat ukuran ni? 22.5. Okey. Sekarang ni dekat sisi kanan ni tak ada sudut 22.5. Macam mana kita nak buat? Ni trunking tadi. Ni garisan penanda. Kita nak garis ni. Nak garis ke sini. Kita kena tahu panjang ni. Bila kita tahu panjang ni, baru kita tahu kita dah tanda lebih garis lah. Contoh. Okey, macam mana nak buat? Okey, kita tahu sudut kita adalah 22.5. Okey, 22.5. Ni pakai kaedah matematik tangent. Kita pakai tangent. Sebab apa tangent? Sini 22.5. Dalam matematik sini kita sebut sebagai, kalau sini sudut, sini kita panggil setentang. Tentang. Kalau bahasa Inggeris dia pakai O, opponent. Adjacent, sebelahan. Setentang, opponent, opposite. Opponent tu lawan. Opposite, bertentangan, sebelahan, adjacent. Tapi saya guna bahasa Melayu lah. Yang ni sudut, yang ni saya panggil tentang. Bertentangan, tentang. T, saya label sebagai T, tentang. Boleh nampak tak? Saya letak sini T. Okay, T. Lepas tu yang sini tinggi, yang ni saya bagi, sebab ni sudut, dia akan jadi sebelahan. Sini hipotenus. Ni macam ni pun hipotenus. Ni dalam matematik hipotenus. Ni tinggi dia kita panggil sebelahan. Sebab ni sudut, ni bertentangan, ni bersebelahan. So S saya letak, tentang bersebelahan. Sudut ni apa benda? Kita terus lompat ni, saya pergi laju sikit, dia panggil tangent. Jadi ini adalah tangent. Tangent. Okey, tangent. Boleh nampak ke? Harap-harap boleh nampak. Tu tangent. Tangent sama dengan tentang persebelahan. Tujuan saya buat ni sekarang ni, saya nak cari panjang ni. Bila saya tahu panjang ni, saya tanda, saya boleh buat garisan ni. Okey. Tentang persebelahan. Saya nak cari ni. Kenapa saya tak cari ni? Ni saya ada nilai. Sudut saya ada 22.5. Sudut saya ada 22.5. Jadi kat sini saya nyatakan tangent 22.5. Tangent 22.5. Ni tentang persebelahan. Tentang tak ada nilai. Tentang saya nak cari T. Sebelahan ni tinggi ni saya ada nilai. Macam mana saya dapat nilai dia? Ni ranking ni tadi tinggi ni. Kan 2 kali 2. Kalau dia 2 inci, maka masuk nilai tu. 2 tu 2 inci, tapi sini akan masuk cm. Saya masuk tadi 2 inci adalah 5 cm. So ni saya masuk gantikan S saya sebelahan sebagai 5. Jadi saya nak cari nilai T. T adalah saya pindahkan di sini. So T boleh nampak? Nampak. Sama dengan tangent 22.5 darab dengan 5. 5 ni naik ke atas. Sebab saya nak cari T je. Jadi tekan kalkulator, tangent 22.5 darab 5. Tuan-tuan akan dapat. Tengok saya dah buat dah. Tangent 22. Tak bagi silap. Okey tu. Tangent 22.5 darab 5. Saya dapat nilai dia 2.07. Okey, saya dapat 2.07. Lebih kurang 2.07 ni adalah 2.1 lah. Ataupun nak
Mudah ni 2 je. Tak payah ambil 20.1. Tak payah 21 tak payah. Sebab susah dekat measuring tape nak dapat 21. Ambil 2. So saya dapat nilai, kalau ikut 2.07, saya gunakan, saya jadikan dia 2. 2 dia apa? 2 cm. Jadi saya akan dapat ni T. Ni T, ni S. So saya cari nilai T, saya dapat nilai T. Kalau saya dah dapat nilai T 2, macam ni 22.5 memang sudut yang kita nak. Boleh masuk cikgu. Okey. 22.5 sudut ni memang kita dah tahu ni, sebab sudut kita dapat segitiga 22.5. Okey, sudut 22.5, tangent kita pakai tangent. Saya terus masuk matematik. Tak nak cerita tangent, sin, cos, tan, tak nak cerita. Tapi tuan-tuan ataupun anak murid saya boleh tekan kalkulator. Kalau ada peluang, ada masa, kita akan study apa benda itu sin, cos, tan. Okey. Tangent 22.5, tentang kita dah tahu, kita tak ada tentang, ada nilai sebelahan. Sebelahan ni adalah tinggi trunking tadi. Trunking tadi ukuran ni 5 cm. So saya masuk nilai 5 kat sini. Okey, 5. Saya punya 5 cm. Ada 5 Okey, jadi tekan kalkulator macam saya tunjuk tadi. Tangent 22.5. Tangent 22.5 kali dengan 5. Ini tangent 22.5 kali dengan 5. Tekan kalkulator dapat nilai 2.01. Jadi 2.01 tu adalah ni. Panjang ni. 2.01 bila saya dapat, saya ambil 2 cm. 2 cm, maka saya dah dapat, saya tanda, saya garis. Saya dapat segitiga. Saya ulang semula. Okey, katalah segitiga saya tak tahu. Saya tak tahu segitiga, saya ada trunking. Saya ada garisan penanda. Okey, katalah ni saya punya garisan penanda. Saya dah buat segitiga 22.5, saya tahu sudut ni. Tapi saya tak tahu kat mana panjang dia. Sebab kita tak ada, kalau ada protektor atau jangka lukis boleh pakai. Sekarang ni saya pakai ni je. Jadi saya ada ukuran tadi 2 cm. Saya tanda 2 cm, maka saya garis. Sama juga sini, saya tanda 2 cm, saya garis. Saya dah dapat segitiga. Okey, boleh. Dapat 2 cm, 2 cm. Saya pun garis. Bila saya dah garis, maka saya akan potong trunking tadi. Trunking. Okey, kita masuk kepada trunking. Macam mana nak memotong? Okey, ni saya tak payah alih. Kalau okey. So sekarang ni saya punya trunking. Trunking saya nak buat. Tadi saya buat garisan penanda. So sekarang saya nak buat, tadi saya nak buat ke bawah. Maksudnya saya pandang A. Tuan-tuan nampak V. Saya buat A ke bawah. Ukuran dia adalah 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Okey. Pakai measuring tape boleh, tapi sebab pendek saya pakai kat sini 2 cm. Okey, 2 cm. Tengok sini. Nampak 2 cm. Ni yang bawah ni cm. Okey, saya ambil 2 cm. Saya dah tanda 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Ni saya garis dulu. Saya garis. So saya nak buat A. A pada saya, maksudnya ni saya dah ada bucu ni, saya bucu ni, saya garis. Ni pun saya garis. Bukan garis macam ni lah, pakai pembaris. Masuk ni. Saya tunjuk ni tadi. Okey. So sekarang saya garis yang hadapan lurus. Banyaknya garisan sebab saya garis ni juga. Kalau tak nak pun tak apa. Tu saya dah dapat. Nampak V kan? Sebab apa? Sebab saya kena balikkan kat saya pun nampak A. Okey. Boleh tak saya nak lukis pakai test pen? Okey, saya lukis pakai test pen. Sekarang dah kena jadi yang mahir. So saya pakai test pen. Saya buat garisan. Ni kawan saya lalu, saya sambil buat video kawan saya lalu. Tegur sikit kan, kata kita sombong kan. Ni belum claimer ni. So kalau saya dah claimer, kan dia kata saya tak tegur, sopan dia dapat kredit juga saya tegur dia. Okey. Saya ubah tadi saya pakai pen marker. Sekarang saya pakai test pen. Saya buat, saya garis penanda dulu tengah. Kemudian saya ambil 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Okey. Satu garisan. Okey. So saya pun tanda. Inilah kalau bagus ni kita pakai marker. Kalau pakai test pen. Jadi kita dah siap. Susah sikit tuan-tuan nak nampak. Ni kat sini. Ni saya ni. Tak boleh nampak. Tak tahu macam mana nak buat. Tak nampak juga. Tu nampak sikit. Okey, sikit. Ni ada satu garisan.
2 garisan, 3 garisan. Okey, sekejap saya pakai garis sekali. Ni saya dah garis. Kalau saya padam, tuan akan nampak line hitam. Nampak kan? Pen marker yang tertinggal. Ni yang saya kata jangan pakai marker sebab garisan tebal. Nampak sekarang dah nampak kan? Okey, 3. Sekarang saya nak buat A. A ni daripada sini. Wah, sekejap azan. Okey, kembali semula. Habis dah azan. Saya dekat surau. Sekejap lagi saya pergi semayang. Saya kena habiskan video sikit ni. Okey, ni tadi 3 garisan. Kalau ikut tengok beza tau dengan ini. Ni besar, ni kecil je. 2 cm. Yang ni tadi dia menghampiri 5 cm. Dia lebih kurang 4.8, 4.5 lah. Yang tu kita boleh juga guna ni tangent 45. Sebab tadi kita sudut ni sudut 90, 45, 45. So tuan-tuan boleh masukkan tangent 45. So saya akan dapat balik nilai 5. Tapi saya tak nak amalkan tangent 45 sebab tangent 45 kenapa saya tak nak amalkan? Sebab ukuran ni sebenarnya bukan 5 cm. Sebab dia 2 inci. 2 inci ni dia menghampiri 4.8, 4.9 cm. Sebab ni kat sini dia bukan dia tepat 5 cm. Okey, kita pergi fokus yang ni. Okey, offset saya dah dapat tu. Saya nak buat garisan segitiga. Segitiga saya nak tarik ke sini. Saya buat A tadi, tapi tuan-tuan akan nampak V lah. Okey, daripada bucu ni ke sini saya akan garis. Saya pakai test pen. Okey, kejap lagi kita lekatkan pen marker, tuan-tuan akan nampak hitam ni semua. Ni tak ada rapat dinding ni sebab ni dia bukan sudut. Ni tadi sudut 45. Sekarang ni kita buat 22. Ambil pembaris je lah. Okey, ambil bucu dengan bucu, kenakan. Saya hitamkan. Okey. Jangan cerita VA lagi, kan cerita terbalik tadi. Apa lagi tak faham kan? Nampak tak? Nampak tak? Tu garisan ni saya buat pakai pen marker. Sebab saya nak nampakkan tu garisan yang saya buat pakai test pen tadi. Okey. So saya dah dapat V. V ni saya nak potong ni. Potong macam biasa. Sunat, ambil sunnah di sebelah kanan. Kita cerita belah kanan. So saya nak buang sebelah kanan ni. Sama juga macam tadi. Bila ada 3 bucu, 1, 2, 3 garis. Sini 1 bucu. Jangan ambil ni kita kira segitiga je. Ni segitiga ni. Ni segitiga. Dia bucu dia 1, 2, 3 dengan atas ni. So garis keliling. Okey, garis keliling. Macam biasa. Saya pakai test pen. Kejap lagi saya tunjuk pakai pen marker. Satu, 2. Slow. Okey. Time. Ambil nafas. Video pun dah lama. Okey. Nampak juga garisan saya. Saya nak dapat garisan. Ini kelemahan ni tadi lah. Saya dah pakai tangan tu. Dia kelemahan ni garisan tertebal kan. Macam ni. Tebal kan. Apabila saya padam. Bila saya padam. Kan halus. Garisannya halus. Okey. Yang lain tak nak. Saya duduk sini. Tengok tebal. Saya padam. Kan dapat garisan halus. Beza kan? Nampak tu? Beza dia. Beza kan? Garisan halus tebal. Baru kita dapat ukuran yang tepat. Sebab tu saya tak nak amalkan pakai pen marker. Okey. Sama juga macam tadi. Kita nak buang segitiga. Buang sebelah kanan. Ni kanan saya. Kanan saya. Bukan kanan tuan-tuan. Kanan saya. Ni kanan Saya nak buang segitiga sini. Sampai sini. Okey. Atas ni tak kacau. Sebab segitiga, saya pandang segitiga je. Okey, segitiga. Okey, segitiga ni. So, saya nak buang sebelah sini. Sama kaedah. Okey, saya pergi laju sikit. Rasa, ulang balik step tadi. Bila ada 3 bucu, 3 garisan, 3 garisan. 3 garisan. Potong ketiga-tiga. 1. Ni apa? Lidah. Lidah. Okey, saya pergi laju. 1. Nampak Saya potong 1, 2, 3. Saya dah potong 3. Tegak kan? Tujuan tegak dia apa? Betul. Bijak. Tujuan tegak supaya gunting kita senang nak masuk. Okey. Jangan lupa
gunting yang last sekali baru kita matikan gunting tu. Tu ke ujung, saya tambah gunting tu. Sini pun sama. Kita masuk. Ni benda ni nak buang tau. Kita ingat tadi nak buang sebab dia ada di lidah kat dalam. Okey. Mencabar sebab mengajar secara umum. Okey. Ni macam tadi saya tak pakai tangan. Pakai tangan lah pakai gunting tu. Tapi jangan amal pegang macam ni Okey, kita takut luka. So sini teruskan sebab dah halang-halang kita pegang ni. Ni kita nak buang. Okey. Tapi ni tadi kita buang sikit. Kita tak perlukan dia. Sebab nanti dia di lidah. Okey, saya boleh buang. Terus sini saya boleh masuk gunting. Sini. Saya nak buang sini. Saya boleh masuk gunting. Mana nak tengok kejap, nak tengok kamera kejap, nak tengok trunking, macam-macam hal kau ni. Okey. Okey, saya dah buang. Nampak sini tak boleh masuk gunting. Ni. Nak masuk gunting susah. Susah nak masuk gunting. Susah. Apa benda kita buat tadi? Kita buang ni juga. Kita buang ni. Okey, buang dulu. Ni tak pakai. Okey, buang. Dah jadi kosong. So kita buat straight ni dulu, potong. Sebab nak bagi gunting masuk tengah ni. Okey, kita potong sini. Okey. Ni kita lipatkan. Lipatkan. So saya dah boleh masuk gunting kat sini. Nampak? Gunting saya dah boleh masuk. Okey. Saya nak buang sebelah kanan ni, ingat buang sebelah kanan. Tu. Okey. Dah jatuh dah. Okey, buat ni. Ni benda yang tadi kan. Okey. Tu. Okey, so sekarang ni lidah. Ni lidah, ni lidah. Pesanan tadi, pesanan penaja, lidah duduk di dalam, yang duduk di luar anjing. Okey. So, ni boleh lipat. Boleh lipat. Belum lagi. Sebelah sini tak potong lagi. Ni. Bentuk dia apa? Bentuk dia A. Ikut bentuk ni. Ikut bentuk ni. Okey, saya potong. Okey, tu A. Okey. So sekarang saya dah boleh lipat. Boleh lipat ni. Okey. So nak lipat. Nampak? Tu kan duduk separuh kan di segitiga tadi. So sekarang saya lipat. Kalau rasa lidah ni macam panjang, boleh potong. Okey, potong saya ni. Lidah ni saya nak potong. Saya boleh potong. Nak potong. Biasanya saya akan buat curve supaya dia tak tajam. Kita akan lalukan kabel. Untuk curve sikit. Sini pun sama. Lidah ni ada untuk curve. Okay. Terus sekarang saya boleh lipat. Nampak tak? Ni segitiga tadi. Ni segitiga tadi. Cik kata nak lipat ke bawah. Ke bawah A lah. Ni pasal apa B? Itu yang sana pandang. Kalau saya nak ke bawah, macam ni. Kan ke bawah ni. Okey, ini tadi buka aja. Nampak tak beza dia? Ni 90 darjah. Ni offset. Okey. Okey, lidah duduk kat dalam. Ni pun lidah kat dalam. Ni kena lipat lah. Okey, clear. Tu dia. Semua dulu. Saya nak tunjuk balik. Okey. Baik. Sini 90, sini offset. Macam. So, apa nak tunggu lagi? Jangan tunggu-tunggu. Pergi cari trunking, beli trunking, keluar modal sikit. Mungkin lebih kurang trunking. Tengoklah. RM5, RM7, RM8. Lebih kurang harga tu je. Okey. Orang kata pandai sembang bagi free. Adik manis datang, abang bagi percuma. Okey. Pergi kedai cari barang, nak potong kena ada pemotong dia, kena ada sisi QL. Apa lagi? Ulang balik ni. Ni apa benda? Measuring tape. Okey, kita ukur. Ni bukan yoyo.
yoyo meyoyokan. Okey. Barang lain pastikan ada glove. Kalau tidak, kita buat kerja benda ni tajam. Tapi kalau awak potong cantik, awak akan dapat hasil. Okey, dia takkan koyak ni ada sikit-sikit lah geringgis ni. Kalau kita cerita mencantikkan macam-macam. Ada orang pakai kikir, ada orang pakai macam-macam lah kaedah orang nak bagi dia cantik. Okey, so saya rasa itulah perkongsian saya untuk hari ini, untuk memotong terangking. Jadi kepada anak-anak murid saya, anak-anak murid semua orang dah jadi anak murid. Cuma fokus utama saya video ni untuk anak-anak murid saya dekat kelas tu. Sebab norma baru kita buat secara online. Jadi mana anak-anak murid saya pergi dapatkan terangking. Hari ini juga pergi dapatkan terangking, pergi cari. Saya cuma buat pada body. Pastikan anak-anak murid saya potong dengan penutup. Okey, awak kena test, awak kena cuba, awak kena buat sendiri. Kalau tak, awak takkan tahu hasilnya. Okey, keluar modal sikit untuk dapat hasil yang terbaik. Moga-moga ilmu ni bermanfaat. Seandainya ada kelemahan, kekurangan, semuanya datang daripada diri saya. Hakikat tak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seandainya ada yang tidak bersetuju dengan apa yang saya sampaikan, mungkin tuan-tuan ada kaedah yang lain, mungkin mempunyai skill teknik yang bermacam-macam. Benda ni hands on. Hasil kerja tangan ni dia bergantung kepada seni masing-masing. Ada orang teknik dia semakin banyak dia buat kerja, semakin banyak idea dia mengembangkan skill dia. Okey, jangan kita berbalah hanya kerana idea kita tak sama, tapi kita cerita hasil yang sama. Kita usaha untuk dapatkan hasil yang terbaik. Walaupun apa kaedah tuan-tuan, semuanya boleh guna pakai. Saya tidak menafikan apa saja kaedah tuan-tuan. Seandainya ada yang tidak berpuas hati dengan apa perkongsian yang saya bagi, saya minta ampun, minta maaf. Itu sekadar ilmu yang saya ada. Hakikatnya semua orang sentiasa tidak berpuas hati dengan apa yang ada. Kan manusia kan, nama pun kita manusia. Asal perkataan nasia maksudnya pelupa. Okay? Kita ni sentiasa lupa diri, lupa segala-gala. Tapi jangan lupa pada Allah supaya kita hidup dalam keberkatan. Baik, itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekali lagi saya undurkan diri. Nama saya Nursulki Ismail dari Kolej Komuniti Jelebu, bekas pelajar Institut Kemahiran Mara. Kebanggaan saya juga sebab saya adalah anak-anak Mara. Tak kisah di mana kita bermula, yang penting hasil dia ataupun pengakhiran. Bagi saya belum berakhir. Saya masih lagi mendaki, masih lagi berjalan bertatih. Jadi seandainya ada kelemahan, ada kekurangan, ada sebarang komen ataupun apa sahaja, saya sudi terima dengan hati yang terbuka untuk bersama-sama kita memperbaiki dan menambah baik apa yang kita buat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.